ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada saudara Muhammad Thaqif di atas bacaan doa sebentar tadi. Majlis seterusnya menjemput dan mempersilakan PS Zul Hafizal Osman, Koordinator Akademik Fakulti Kejuruteraan Awam, untuk menyampaikan ucapan beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Encik Muhammad Mustaqim bin Muhammad Nurdin selaku penasihat Civil Engineering Civil Engineering Student Society. Yang saya hormati penceramah kita malam ini iaitu Encik Muhammad Syafiq Aiman bin Amran. Yang saya hormati saudara Muhammad Amir Farhan bin Muhammad Khalid selaku pengarah program Engineering Talk pada malam ini, dan pelajar-pelajar sekalian yang saya kasihi sekalian. Pertama sekali saya ingin menyampaikan salam KPP S.R. Muhammad Razmi. Dia tak dapat join malam ni sebabnya dia ada buat kelas, dia kata. Jadi dia tak dapat join untuk malam ni. Okey, dan dia sampaikan ucapan terima kasih kepada Encik Muhammad Syafiq sebab sudi untuk beri experience kepada pelajar kita untuk sesi malam ni. Okey, saya ingin menyatakan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua para pelajar yang ada pada malam ni. Okay, sekarang ni adalah norma baru untuk kita, memandangkan kita punya situasi sekarang berdepan dengan wabak COVID. Jadi segala program kita terpaksa laksanakan secara maya. Okay. And then saya nak ucapkan tahniah kepada Ahli Jawatan Kuasa SES kerana telah berjaya untuk merancang program yang bagus seperti ini. Di kesempatan ini juga saya nak ucapkan berjuta terima kasih kepada penceramah jemputan kita, Encik Muhammad Syafiq Aiman, kerana sudi menerima lamaran kami bagi menjayakan program yang dianjurkan pada malam ini, walaupun diadakan secara maya. Okay, untuk pengetahuan para hadirin, pada malam ini merupakan salah satu program yang sudah menjadi tradisi Fakulti Kejuruteraan Awam, bertujuan untuk menedahkan lebih banyak pengalaman tentang realiti sebenar alam pekerjaan selepas tamat belajar sebagai seorang jurutera awam. Malah untuk menambah ilmu pengetahuan mahasiswa-mahasiswi yang dapat diaplikasikan dalam subjek kejuruteraan awam, khususnya kepada pelajar-pelajar part 1, part 3 dan juga part 5. Yang saya yakin pada malam ni adalah majoritinya. Akhir kata, saya selaku wakil ataupun saya selaku koordinator akademik Fakulti Kejuruteraan Awam berasa amat gembira dan bersyukur kerana program ini dapat dijalankan pada hari ini dengan kerjasama semua pihak yang terlibat, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Okay, sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kesudian para pensyarah dan para pelajar yang hadir pada malam ini secara atas talian. Okay, semoga program pada malam ini mendatangkan manfaat kepada semua. Akhir kata, sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada PS Zul Hafizal Osman di atas ucapan yang sungguh bermakna sebentar tadi. Seterusnya, tibalah kita ke agenda seterusnya, iaitu sesi ceramah bersama penceramah kita pada malam ini. Sebelum itu, izinkan saya membacakan sedikit latar belakang penceramah kita pada hari ini. Beliau mengambil diploma dalam jurusan Kejuruteraan Awam di Pulau Pinang dan berjaya mendapat CGPA sebanyak 2.95. Kemudian menyambung ijazah sarjana muda di UNIMAP dan menamatkan pengajian dengan CGPA sebanyak 3.55. Seterusnya melanjutkan pelajaran hingga ke peringkat ijazah sarjana di UTP. Beliau juga merupakan
mempunyai pengalaman sebagai site engineer dan civil and structure engineer. Dengan itu, saya menjemput dan mempersilakan Yang Dihormati Encik Muhammad Syafiq Aiman bin Amran untuk memberikan ceramah beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Sebentar saya nak tanya, boleh dengar tak suara saya? Clear tak suara saya? Boleh. Boleh. Okey, yang saya hormati pengerusi majlis, Saudara Muhammad Amir yang saya hormati, EF Abdul Hafizal Osman selaku Koordinator Akademik Fakulti Kejuruteraan Awam UiTM Jengker, SR Encik Muhammad Nazmi Zainuddin walaupun dia tak dapat bersama kita pada hari ini, dan Encik Mustaqim selaku penasihat program, dan saudari Nurul Nadia dan semua pihak yang terlibat bagi menjayakan program sharing session pada malam ini. Jadi boleh ke slide definisi seterusnya, slide okay. Jadi sebenarnya ini adalah kali pertama saya dijemput untuk memberi perkongsian mengenai pengalaman kerja dan realiti sebenar sebagai seorang jurutera awam, dan saya harap perkongsian saya ini dapat memberi sedikit sebanyak manfaat kepada adik-adik pelajar yang menyertai program ini pada malam ini. Dan saya terlebih dahulu ingin meminta maaf sekiranya ada kekurangan daripada pihak saya. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita tengok apa itu definisi kejuruteraan awam mengikut institusi kejuruteraan awam United Kingdom. Okey. Definisi kejuruteraan awam ialah satu kepakaran yang menterjemahkan sumber kuasa utama alam untuk kegunaan dan keselesaan manusia. Ia juga adalah satu kepakaran unggul yang mana kemakmuran dan keselesaan hidup masyarakat bergantung kepadanya. Dan sifat utamanya menggunakan daya imajinasi yang mampu untuk membentuk produk atau proses dan modal insan yang diperlukan untuk mewujudkan alam bina yang mapan dari segi fizikal dan semula jadi. Kejuruteraan awam juga memerlukan pemahaman yang luas dalam prinsip-prinsip saintifik, pengetahuan mengenai bahan binaan dan kaedah untuk menganalisis dan mensintesis. Bidang ini juga memerlukan kemahiran dalam penyelidikan, kerjasama, kepimpinan dan perniagaan. Jadi dari secara ringkasnya, apa yang boleh kita faham daripada definisi ini ialah ilmu kejuruteraan awam ini ialah boleh menterjemahkan sumber-sumber yang ada di sekeliling kita ini untuk memberi manfaat dan seterusnya dapat digunakan untuk keselesaan manusia. Jadi untuk menjadi seorang jurutera awam, seorang jurutera awam perlu memiliki daya imajinasi yang tinggi untuk membentuk sesuatu produk ataupun mereka bentuk sesebuah pembinaan, dan perlu mempunyai ilmu yang tinggi dalam prinsip-prinsip saintifik, dan perlu mahir mengenai bahan-bahan binaan, dan perlu mempunyai ilmu yang mendalam dalam menganalisis dari segi struktur. Contoh kalau kita ambil dalam segi binaan bangunan, perlu ada ilmu yang dalam menganalisis struktur supaya ia selamat digunakan. Dan bukan setakat itu saja ya, jurutera awam juga perlu mempunyai sifat kepimpinan yang tinggi dan juga perlu mempunyai ilmu dalam keusahawanan ataupun perniagaan, kerana bidang ini memerlukan satu connection yang luas dalam mewujudkan suasana pembinaan, yang boleh kata yang terlibat, kerana ia terlibat dengan banyak pihak. Jadi ada berlaku urusan perniagaan di situ. Okey, next slide. Okay, seorang jurutera awam yang berkelayakan untuk mereka bentuk, membina dan menyelenggara kerja-kerja pembinaan awam seperti bangunan dan struktur. Itulah dari segi generalnya
seorang civil engineer ataupun jurutera awam ialah seorang yang berkelayakan untuk mereka bentuk, membina dan menyelenggara kerja-kerja pembinaan awam seperti bangunan dan infrastruktur. Dan syarat utama untuk menjadi jurutera awam ialah mempunyai ijazah dalam sarjana muda kejuruteraan awam daripada mana-mana pusat pengajian awam atau swasta yang diakreditasi oleh Lembaga Jurutera Malaysia ataupun BEM. Jadi perjalanan adik-adik diploma ni ada satu lagi step sebelum boleh bergelar sebagai seorang jurutera awam. Okay, next slide. Dah nampak Dek? Okey, dah dapat. Okey. Okey, saya sambung. Okey, saya sambung. Okey, sejarah kejuruteraan awam. Kejuruteraan awam adalah bidang tertua dalam cabang-cabang kejuruteraan. Malah kita boleh lihat ilmu-ilmu kejuruteraan awam sudah lama ada di muka bumi ini. Contohnya kita boleh lihat pembinaan agung iaitu pembinaan piramid di Mesir dan juga tembok besar di China. Seterusnya slide. Next slide. Hello. Okey. Okey, contoh kita tengok piramid di Mesir dan juga tembok besar di China. Ini semua memerlukan ilmu-ilmu kejuruteraan awam yang tinggi, di mana kita dapat lihat tembok ini dibina lebih daripada 5,000 kilometer. Kita boleh bayangkan panjangnya dibina dan bagaimana teknologi pada zaman itu. Apa teknologi yang digunakan, adakah yang menggunakan sebelumnya tenaga manusia dan juga bahan-bahan metode yang digunakan sampai sekarang boleh struktur ini masih boleh bertahan. Jadi ini semua melibatkan ilmu-ilmu daripada kejuruteraan awam yang akan kita belajar, yang akan adik-adik belajar nanti. Bila dah grad berjaya nanti, mungkin kita tidak mustahil untuk membina struktur-struktur yang gah seperti ini. Jadi apa lagi kita boleh lihat binaan-binaan yang mengagumkan, contohnya seperti next slide. Slide seterusnya. Boleh next tak? Slide. Hello. Boleh? Okey. Ini adalah Bird Nest Stadium. Stadium sarang burung sempena Beijing Olympic Stadium. Jika kita lihat pada struktur ini, ia adalah satu struktur yang kompleks untuk dibina, melibatkan steel structure di mana dia perlu diselaraskan mengikut architectural drawing. Jadi binaan-binaan hebat seperti ini boleh dikagumkan kerana ia memerlukan ilmu atau kemahiran yang tinggi, di mana semua pakar-pakar daripada bidang kejuruteraan awam akan dikumpul untuk menghasilkan desain yang segini hebat dan amat mengagumkan. Jadi kita boleh lihat contoh-contoh seperti next slide ni. Kita boleh lihat jambatan ataupun empangan yang terbesar di dunia, itu Three Gorge Dam di China yang panjangnya 2000 km dengan ketinggian 185 meter dan mampu menjana tenaga kuasa elektrik sehingga 85 bilion kilowatt per jam, dan kos pembinaan melibatkan US 22.5 bilion. Itu satu projek yang amat besar dan yang terkenal di seluruh dunia. Jadi anda sebagai jurutera awam yang mengambil kos, jurutera awam patut berbangga bila anda boleh menyumbangkan sesuatu yang begitu bermanfaat pada masyarakat dan juga komuniti setempat. Okay, next slide.
slide seterusnya menunjukkan jambatan atau landasan kereta api yang tertinggi dunia yang menghubungkan Qinghai dan Tibet Railway China Tibet sepanjang 960 km daripada landasan yang terletak 4000 meter di atas paras laut, dan kedudukan paling tinggi ialah ada 5072 meter daripada aras laut, dan turut mempunyai terowong kereta api tertinggi di dunia pada paras 4905 meter di atas paras laut, dan hampir separuh daripada struktur dibina di atas tanah beku. Jadi ia memerlukan ilmu daripada segi geoteknikal yang amat kritikal bagi memastikan dapat menampung daya beban daripada kereta api. Tambah-tambah lagi dia dibina atas tanah beku. Jadi ini amat ciptaan yang rekaan ataupun engineering yang amat menakjubkan, melibatkan ilmu-ilmu kejuruteraan awam. Jadi next slide. Jadi kita boleh tengok di suatu pembinaan di mana yang melibatkan kejuruteraan awam seperti jambatan tertinggi di dunia iaitu Millau Bridge di Perancis dengan ketinggian 280 meter dan panjang 2.5 km. Okay, slide seterusnya. Okay, kalau di Malaysia kita ada Petronas Twin Towers, menara berkembar antara yang tertinggi di dunia. Sekarang dulu yang tertinggi, tapi sekarang antara yang tertinggi di dunia. Kita ada Smart Tunnel dan juga kita ada KL International Airport, antara lapangan terbesar, tercanggih dan tercantik di dunia, yang siap dibina dalam tempoh 4 tahun setengah. Pembinaan lapangan terbang paling cepat di dunia dan mempunyai menara kawalan tertinggi dan launch penumpang terbesar di dunia. Jadi ciptaan engineering ini yang melibatkan CV ini amat boleh kita kagumi, lagi-lagi melibatkan Malaysia yang menjadi buah mulut di mata dunia. Jadi next slide. Okay, slide seterusnya. Okay, saya beri 10 sebab kenapa anda harus teruskan landasan anda, ataupun anda harus teruskan duduk di dalam kos kejuruteraan awam ini. Apa kelebihan memilih kos ini ya? Ianya adalah satu bidang yang profesional. Kenapa saya cakap dia bidang profesional? Kerana tidak semua orang boleh menjadi juruteraan awam. Juruteraan awam ini dikawal selia oleh jurutera di bawah akta jurutera, dan bidang ini dihormati serta disanjungi bukan sahaja masyarakat di Malaysia tapi peringkat dunia atau peringkat global, kerana bidang ini berkait rapat dengan komuniti dan masyarakat. Kejuruteraan awam, kenapa? Bagi yang tertanya-tanya, kenapa diletakkan nama kejuruteraan awam? Ini kerana awam ini adalah perkara-perkara yang melibatkan orang awam ataupun kegunaan awam, itu yang kita guna sehari-hari, seperti jalan raya, bangunan seperti bangunan sekolah, bangunan pejabat, hospital, klinik, lepas tu sumber air bersih, sistem rawatan air yang kita guna dekat rumah, dan kita buka kita punya pipe dan keluar air, mesti kita pakai tandas, kita flush, ke mana air itu pergi? Itu semua melibatkan proses-proses ataupun melibatkan sistem-sistem yang ada di dalam kejuruteraan awam. Dan kita ada lapangan terbang, pelabuhan, jambatan dan juga terowong. Jadi sebab kedua mengapa kejuruteraan awam ini boleh dipilih sebagai kejayaan ialah ianya satu bidang yang luas yang merangkumi bidang geoteknikal, air, struktur, alam sekitar dan juga bahan. Boleh dikatakan ia adalah ibu segala kejuruteraan kerana ia boleh cross disiplin. Kerana apabila kita boleh lihat, jika bidang kimia, contoh kita ambil bidang kimia, sebagai seorang jurutera alam sekitar yang banyak berurusan dengan toksik-toksik ataupun sisa-sisa yang berbahaya, kita perlu mengkaji apakah
bahan-bahan yang terdapat dalam sisa-sisa buangan itu. Jadi secara tak langsung akan melibatkan pembelajaran mengenai kimia. Dan contohnya mekanikal, bagaimana kejuruteraan awam boleh dikaitkan dengan mekanikal. Contohnya seperti pembinaan terowong. Okey, pembinaan terowong memerlukan kemahiran daripada segi geoteknik. Seorang jurutera geoteknik kerana yang melibatkan batu dan juga tanah. Dan untuk membuat terowong tentunya menggunakan mesin pengorek iaitu terlibat dengan mekanikal. Jadi sebagai seorang jurutera sedikit sebanyak akan terlibat dengan sistem mekanikal yang terdapat pada mesin pengorek itu. Jadi sebab dengan elektrikal, apa yang boleh dikaitkan kejuruteraan awam dengan elektrikal ialah contohnya TMB untuk membina pylon ataupun jana kuasa plant station, TMB substation memerlukan design pylon ataupun fasiliti yang terlibat. Jadi juga memerlukan kepakaran daripada seorang jurutera awam. Malah bidang petroleum juga memerlukan jurutera awam, di mana pelantar minyak ataupun fasiliti yang diperlukan macam pipeline ataupun telaga-telaga yang digunakan untuk mengorek minyak memerlukan design struktur yang kuat yang memerlukan ilmu-ilmu kejuruteraan awam. Dan bidang pelombongan, pertahanan, malah pertanian juga memerlukan ilmu-ilmu kejuruteraan awam, seperti bidang pertanian memerlukan saliran perairan yang baik. Jadi jadi boleh dikatakan ianya ibu segala kejuruteraan, kerana hampir semua bidang kejuruteraan awam terlibat dalam hampir semua bidang. Dan poin yang ketiga ialah penyelesaian masalah. Jadi contohnya masalah perhubungan awam ataupun kepadatan penduduk, masalah air dapat diselesaikan dengan ilmu kejuruteraan awam. Contohnya jalan raya yang menghubungkan satu tempat ke satu tempat, di mana secara tak langsung bila ada jalan ataupun infrastruktur yang bagus yang dibina oleh jurutera awam yang secara tak langsung dapat menaikkan ekonomi, dapat menghubungkan antara dua tempat, mana memudahkan orang awam untuk menggunakan jalan-jalan tersebut. Dan kalau kita dengar dari segi kepadatan penduduk contohnya di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur ataupun bandar-bandar yang padat seperti Singapura memerlukan bangunan-bangunan yang tinggi ataupun apartmen untuk memuatkan ramai penduduk. Jadi itu semua memerlukan ilmu struktur yang dipelajari semasa mengambil kos kejuruteraan awam ini. Jadi banyak masalah sebenarnya yang boleh diselesaikan, seperti kesesakan lalu lintas, masalah banjir dan juga tanah runtuh. Okay, next slide. Slide seterusnya. Strike, okay, legasi. Okay, yang ni part yang paling saya suka dah, legasi. Itu setiap apa yang kita lakukan boleh memberi kesan dan sumbangan berpanjangan kepada generasi hadapan. Atau, okay, contoh kata kita terlibat dalam pembinaan membuat hospital, membuat masjid atau membuat sekolah, dan kita niatkan sedekah lillahi alam atas apa sesuatu yang kita lakukan. Dan apabila kita dah tak ada lagi ataupun dah meninggal di hadapan hari nanti, dan insyaAllah benda ni boleh menjadi saham akhirat kerana ianya berguna selepas ketiadaan kita, tapi apa yang kita tinggalkan, apa yang legasi kita berikan kepada masyarakat dapat dimanfaatkan walaupun selepas ketiadaan kita nanti. Dan sebab mengapa relevan kan bagi yang tertanya-tanya, berbaloi ataupun relevankah untuk saya ambil kos ni untuk meneruskan kos ni, ataupun ada yang berniat nak tekan kos nanti degree nanti. Okey, cuba tengok pada apakah impaknya pada sosioekonomi. Okey, kerajaan akan memberi suntikan keuangan untuk merangsang ekonomi. Kalau kita tengok pada bajet tahun 2020, sebanyak 56 bilion bajet diperuntukkan untuk pembangunan. Contohnya East Coast Rail ataupun ECRL sebanyak 44 bilion. Lepas tu kita ada Rapid Transit System yang menghubungkan Johor Bahru ke Singapura
menelan belanja 4 bilion dan bayar lepas LRT lebih kurang 8.5 bilion. Dan RNK ke-12 insyaAllah kalau ekonomi kita kembali pulih, kerajaan akan menyambung MRT 3 yang menelan belanja hampir 22 bilion, dan high speed railway yang shades up daripada KL ke Singapura yang hampir mencecah nilai 60 bilion. Dan sekarang ni telah bermula PN Borneo yang menghubungkan Sabah dan Sarawak sebanyak 6 bilion, dan bagi yang balik pantai timur kita ada Central Spine Road Kuala Krai yang tak ada tol jalan tu sebanyak 5.6 bilion. Jadi ini adalah satu jumlah wang yang banyak dilaburkan untuk sektor pembinaan, untuk kemajuan negara kita. Jadi amat relevan lah kos ke juruterawang ini sebab memberi banyak peluang kerjaya. Jadi poin seterusnya ialah trend terkini. Maknanya kos ni, bidang ini tidak ketinggalan, tidak lapuk di zaman kerana ia berkembang ataupun dia mengikuti trend terkini iaitu Industrial Revolution 4.0, di mana kita dapat tengok banyak software yang digunakan dalam membantu untuk memudahkan kerja-kerja juruterawang, dan juga banyak instrumen yang canggih yang digunakan untuk seperti monitoring ataupun pengumpulan data dan sebagainya. Jadi apabila trend semakin meningkat, kos kejuruterawang ini tak akan tertinggal sebab dia akan selari dengan trend-trend terkini. Okey, melihat daripada segi peluang kerjaya, juruterawang akan sentiasa ada kerana populasi akan sentiasa meningkat. Seterusnya demand pada pembangunan juga akan meningkat. Jadi bila ada pertambahan populasi akan ada demand untuk pembangunan. Jadi lebih ramai juruterawang yang diperlukan untuk menjayakan plan development ini atau plan pembangunan ini. Jadi peluang untuk kerjaya itu akan sentiasa. Okey, yang ni saya rasa ramai yang minat poin ini. Boleh diubah sesuai mengikut minat dan skill. Maknanya kalau orang imagine kalau engineer mesti duduk site kerja penat-penat macam panas, lepas tu ramai lelaki je yang join engineer jadi site engineer. Sebenarnya itu tidak, itu kurang tepat rasa saya. Okey, bagi yang berminat kerja di lapangan ataupun site boleh join kontraktor sebagai site engineer. Tapi bagi yang tak berminat, bagi yang suka pakai kemas-kemas, bagi yang suka do office, do pejabat, boleh join perunding ataupun kerja di makmal sebagai environmental engineer ataupun testing engineer, maknanya menguji bahan-bahan binaan dan sebagainya. Dan kepada yang minat berniaga ataupun berminat untuk menjadi usahawan, boleh bina syarikat sendiri sama ada melalui kontraktor, konsultan ataupun boleh jadi supplier kepada barang-barang pembinaan. Jadi kepada sesiapa yang suka bidang pendidikan boleh melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana sebagai pensyarah ataupun penyelidik, dan pada yang lebih gemar pada IT atau software boleh jadi instrumentation engineer ataupun software engineer, boleh terlibat sama ada salah satu daripada ini. Dan malah bagi yang berminat dengan pertanian boleh join plantation ataupun developer, di mana mereka juga memerlukan juruterawang. Okey. Yang kesembilan adalah reka bentuk yang semakin kompleks, iaitu bagi sesiapa yang suka cabaran. Sekarang ni banyak bencana-bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah runtuh. Jadi desain-desain bangunan yang in future yang akan datang memerlukan reka bentuk yang semakin kompleks dan lebih daya tahan kepada persekitaran. Dan semestinya reka bentuk arkitek pun akan jadi lebih daring, atau orang cakap lebih daring atau lebih mencabar di stadium Jambatan Terawang. Jadi bila reka bentuk arkitek lebih mencabar, complicated dia punya struktur, jadi secara automatiknya engineer atau juruterawang ataupun jurutera yang terlibat dalam reka bentuk struktur juga akan lebih tercabar, akan lebih advance dia punya skills. Dan poin seterusnya ialah menjaga keselamatan awam.
Okey, menjaga keselamatan awam ni engineer lepas siap sesuatu projek, dia tidak akan tinggalkan macam tu saja. Maknanya dia akan pastikan bangunan yang didiami ataupun yang akan diguna pakai oleh masyarakat ataupun komuniti setempat berada dalam keadaan yang selamat. Maknanya dari segi maintenance, daripada segi, dan contoh kalau terjadi apa-apa kerosakan ataupun runtuh ke, ada apa-apa berlaku, jurutera awam yang akan diketahui, yang akan dicari. Jadi itulah sebab mengapa harus memilih kejuruteraan awam sebagai kerjaya. Ya, slide yang seterusnya. Slide yang berikutnya. Okey, bidang tugas jurutera awam meliputi perancangan, kajian tapak, reka bentuk, pengurusan projek, pembinaan, penyelenggaraan, perundingan dan pendidikan dan pembangunan. Okey, sesuatu projek memerlukan perancangan yang rapi, bukan semudah itu. Kita tengok projek yang besar-besar memerlukan perancangan yang lama, yang begitu rapi dan memerlukan banyak permit permohonan untuk kelulusan, dan seterusnya akan beralih ke kajian tapak dari segi jenis tanah yang terlibat di sesuatu kawasan pembinaan untuk diguna pakai dalam proses reka bentuk nanti, sama ada menggunakan contohnya piling kalau tanah itu lembut, mungkin menggunakan rough foundation ataupun menggunakan banyak lagi struktur-struktur asas. Nanti adik-adik akan belajar nanti dalam kos, kalau tak silap saya, geoteknik ataupun RC design. Dan setelah selesai dengan urusan reka bentuk, akan ada proses pengurusan projek di mana ini akan melibatkan pihak kontraktor yang mostly akan melibatkan planner atau kita panggil perancang. Dalam kontraktor itu akan ada satu jawatan sebagai planner yang mana akan memantau scheduling ataupun aktiviti-aktiviti dan masa tempoh untuk pembinaan. Jadi bila masuk stage pembinaan, ini akan melibatkan kontraktor dan juga site engineer yang akan melaksanakan pembinaan berdasarkan reka-reka bentuk yang telah dikeluarkan oleh design engineer. Jadi seterusnya bila dah pembinaan dah siap, akan beralih kepada fasa penyelenggaraan ataupun maintenance, dan seterusnya perundingan dan penyelidikan. Penyelidikan dan pembangunan sebenarnya adalah untuk improve, contohnya improve daripada segi bahan, kos dan material. Jadi memerlukan bidang penyelidikan dan pembangunan ataupun R&D yang kita panggil. Okey, seterusnya. Slide yang berikut. Next slide. Next slide. Okey. Sebab apa saya kata ianya bidang yang luas. Kalau kita tengok ada pengkhususan dalam bidang kejuruteraan awam. Yang pertama ialah bahan pembinaan. Ini jurutera yang lebih spesifik terlibat dengan bahan seperti konkrit, bata atau kayu, dan ia lebih fokus kepada kajian, keupayaan dan potensi untuk bahan-bahan tersebut digunakan sebagai struktur. Adakah ia mampu untuk menahan beban-beban yang akan dikenakan apabila ia dijadikan struktur ataupun bahan binaan. Dan khususan yang berikutnya ialah analisis struktur. Analisis struktur ya sebenarnya berkait rapatlah dengan reka bentuk struktur, kerana apabila selesai reka bentuk dia akan menganalisis sama ada struktur ataupun sama ada struktur yang dibina boleh menampung beban-beban seperti live load. Kalau kita belajar ada live load, ada dead load, ada wind load yang akan dikenakan terhadap struktur tersebut. Dan adakah jenis besi grade konkrit yang dipakai bolehkah menampung beban-beban yang akan terlibat, yang akan kena kepada struktur tersebut. Jadi inilah apa yang design engineer lakukan yang bekerja di syarikat konsultan ataupun syarikat perunding.
Dan struktur dan bahan lanjutan ini lebih kepada testing engineer sebenarnya. Kerana ni lebih pada juga R&D, research and development, yang mana menggunakan bahan komposit yang boleh dicampur di dalam bahan binaan supaya ia lebih berpotensi, lebih ringan, lebih kuat dan lebih jimat daripada segi kos. Jadi inilah yang bidang-bidang research and development. Okey, slide seterusnya. Okay, bidang geoteknik iaitu fokus mengenai kajian mekanik tanah ataupun soil mechanics, di mana ia mengkaji sifat-sifat tanah dan juga batu, di mana data-data ataupun maklumat yang dikaji amat berguna untuk pembinaan asas-asas bangunan dan dapat menentukan jenis-jenis asal yang digunakan untuk jenis tanah ataupun jenis-jenis bangunan yang akan dilakukan. Sama ada tanah tu lembut, jenis penahan untuk menahan cerun tersebut daripada runtuh dan sebagainya. Dan fokusan kejuruteraan yang berikutnya dan raya, iaitu lebih kepada reka bentuk, pembinaan, kajian bahan dan penyelenggaraan jalan raya, di mana ini dipanggil sebagai highway engineer, dia lebih kepada jalan raya, dan dia juga berkait rapat dengan trafik dan pengangkutan, dan mana sistem trafik dan pengangkutan. Sebenarnya di-cover oleh highway transportation, dia akan buat banyak report-report mengenai highway engineering. Dan salah satu badan yang menyelenggara ialah LLM, iaitu Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Okey, seterusnya. Slide seterusnya. Next. Okey, seterusnya ialah pengurusan pengairan dan sumber air. Ini kalau kita ada belajar ialah mengenai hidrolik, kita kaji bagaimana sifat-sifat pendalih. Mana sifat-sifat ni amat penting dalam reka bentuk pengairan. Ya, kalau bekerja dengan konsultan dipanggil pipe reticulation, iaitu boleh menggunakan sistem gravity dan juga sistem pumping system, di mana pengetahuan dalam sifat mendalih amat penting. Dan ia juga berkait rapat dengan pembinaan seperti empangan ilmu ini, di mana kejuruteraan ini khusus untuk mengawal masalah seperti masalah banjir dan seterusnya alam sekitar. Nanti bila kalau tak silap saya, diploma belum ada lagi pengkhususan alam sekitar. Nanti degree akan ada dua, kejuruteraan awam dan kejuruteraan alam sekitar, di mana alam sekitar ni dia akan duduk di bawah kejuruteraan awam. Nanti boleh pilih juga kos alam sekitar, di mana dia melibatkan pengurusan sumber alam dan kualiti persekitaran yang melibatkan kawalan pencemaran udara, olahan air sisa dan juga bekalan air. Dan kualiti air, kajian dan pengurusan kualiti air ini lebih kurang pengurusan pengairan dan sumber. Dia merangkumi sekali dah. Okey, next lah. Perkhidmatan bangunan, kajian sistem pemerintah, penyelenggaraan dan pemeliharaan bangunan bagi keselesaan dalaman dan pengguna tenaga optimal. Okey, perkhidmatan bangunan ini lebih kepada internal, dan dia lebih melibatkan mengenai sistem bangunan. Ini akan berkerapat ataupun berkerapat dengan mekanikal, kerana sistem-sistem bangunan berkait rapat dengan mekanikal dan juga electrical engineer. Jadi yang jaga bahagian ini lebih kepada maintenance sebenarnya, Jadi kawan yang menjaga bahagian ini akan kerjasama rapat dengan electrical dan mechanical engineer.
Dan pengurusan pembinaan, pengurusan projek, pengurusan pembinaan lestari, pengurusan tapak binaan ini lebih pada construction management ataupun kalau dipanggil sebagai planner. Kalau di tapak binaan, seorang planner akan memastikan kerja-kerja dijalankan mengikut aktiviti-aktiviti yang telah disusun, mengikut masa-masa yang telah ditetapkan. Mungkin saya bagi salah satu contoh, sebenarnya luas lagi dia punya skop. Jadi peluang kerjaya, okey, bagi yang bertanya, lepas habis belajar kerja, okey, ini adalah contoh-contoh bagi yang pernah berminat untuk bekerja di sektor awam. Anda boleh menyertai atau boleh memohon kerja di Jabatan Kerja Raya melalui SPA ya. Suruhanjaya Pengambilan Awam, ada saya lah. SPA Kim bekerja di Jabatan Kerja Raya, iaitu salah satu jabatan teknikal terbesar di Malaysia bagi sektor awam, dan boleh juga bekerja di JPS, Jabatan Pengairan dan Saliran, Jabatan Bekalan Air, Jabatan Perancangan. Dan bagi yang nak bekerja di sektor swasta, dan juga boleh bekerja dengan syarikat Bekalan Air Syabas, syarikat pemaju yang besar seperti Gamuda, SP Setia, Petronas semua boleh. Petronas pun ada memerlukan jurutera awam, dan syarikat pembinaan lebuh seperti Plus, kontraktor pembinaan, dan firma-firma jurutera awam perunding dan construction. Seterusnya. Okey. Bagi yang ingin menjadi, yang gemar mengajar ataupun macam saya juga jadi pensyarah ataupun penyelidik, mau belum ada rezeki lagi jadi lecturer, insyaAllah kalau dapat tawaran. Okey, boleh join sektor awam ataupun sektor swasta, itu institusi pengajian tinggi awam. Dan kalau tak berapa suka lah, tak berapa gemar untuk jadi lecturer, tapi nak buat PhD, anda boleh jadi penyelidik ataupun dipanggil postdoc ataupun postdoctoral, yang mana anda membantu lecturer yang ada research untuk melakukan research, dan tugas anda mendapatkan grant dan sebagainya lah, seperti. Dan tempat-tempat yang anda boleh menjadi pensyarah ialah di college community, politeknik. Kalau researcher boleh jadi di pusat-pusat penyelidikan negara, SIRIM, Teknologi Park Malaysia. Dan kalau di sektor swasta boleh institusi pengajian tinggi swasta seperti UTP, Petronas, Lim Kok Wing, dan mana-mana swasta yang menawarkan jurusan kejuruteraan awam. Dan selalunya pensyarah atau penelidik perlu menyambung ke peringkat master dan PhD lah menjadi pensyarah penelidik. Dan pada yang berminat untuk menjadi usahawan, anda boleh jadi jurutera pemasaran. Membekal bahan-bahan dan supplier ini juga memerlukan jurutera awam untuk memastikan desain-desain mengikut standard dalam bidang pembinaan. Okey, seterusnya. Okey, peluang untuk menjadi jurutera profesional ataupun IR. Bagaimana boleh PS Zul Hafizal tadi ya, koordinator akademik FKA, boleh seorang teknis PS teknologi kalau tak silap ya. Dan kalau jurutera awam kita ada IR, itu jurutera profesional. Okay, syarat-syarat untuk buat IR ialah anda mesti memiliki ijazah dalam sarjana modal jurutera awam, dan biasanya mengambil masa 4 tahun, ataupun kalau masuk melalui diploma mungkin 2 tahun setengah atau 3 tahun untuk habiskan degree. Dan seterusnya, anda diwajibkan untuk mendaftar di bawah Lembaga Jurutera Malaysia atau BEM. Dan bagi yang mengikuti yang melanjutkan pelajaran di peringkat master ataupun PhD, boleh juga daftar dengan BEM selepas habis belajar, tapi selalunya selepas degree pihak universiti akan terus daftar setiap pelajarnya dengan BEM, dan seterusnya boleh mendaftar dengan IEM, dan mesti memiliki sekurang-kurangnya 4 tahun pengalaman dalam bidang industrial dan menghadiri 60 jam ceramah ataupun seminar anjuran BEM sebelum layak untuk menduduki peperiksaan untuk bergelar sebagai jurutera profesional.
Jadi kalau kecil saya interview, ada satu interview dan juga pemeriksaan bertulis, dan kalau lulus akan dapat title IR, tapi untuk level 1 ni tak boleh endorse drawing lagi, maknanya just ada gelaran. Kalau untuk yang boleh endorse drawing ada satu test yang mana lebih melibatkan pengetahuan juga mengenai electrical dan mechanical. Dan kalau lulus itu baru dapat satu cok bulat IR, yang tu baru boleh buka consultation course sendiri, boleh endorse drawing. So perjalanan tu masih lagi panjang. Okey, seterusnya. Okey, saya kongsi sedikit pengalaman saya sebagai design engineer ataupun civil and structure engineer di Jurutera Perunding Nusa Sekutu. Tak banyak sangat pengalaman, jadi apa yang saya tahu saya kongsi setakat yang saya tahu. Dan saya juga pernah bekerja sebagai site engineer di Menta Construction, iaitu projek di Pengerang, Johor, Rapid Petronas project di Pengerang, dan Clerk of Work. Bagi sesiapa yang tertanya-tanya apa dia Clerk of Work ni? Okey, Clerk of Work ni ialah sebenarnya mewakili pihak konsultan untuk duduk secara full time di site. Duduk secara full time untuk mengawasi kerja-kerja yang dijalankan oleh kontraktor supaya mengikut metod-metod yang diluluskan oleh konsultan dan juga spesifikasi yang telah ditetapkan. Okey, bagi projek yang terlibat ialah pembinaan bangunan baru 24 bilik, darjah asrama 400 pelajar dan kuartus institusi pendidikan kelas F dan 16 unit. Dan antara apa yang saya terlibat dengan desain ialah saya desain asrama menggunakan software Extreme. So, boleh slide seterusnya. Sebagai apa yang saya boleh kongsi pengalaman sikit sebagai design engineer, apa yang ada perlu mahir ialah mata pelajaran reinforced concrete design. So masa belajar ni belajar betul-betul kalau yang mana berminat untuk menjadi seorang design engineer ataupun civil structure engineer yang bekerja sama dengan syarikat perunding ataupun konsultan, belajar betul-betul subjek RC design dan mahirkan diri untuk menggunakan Eurocode, British Standard, MASMA sekarang ni MASMA second edition, dan juga arah teknik jalan daripada JKR. Kerana pengetahuan ni ataupun ilmu ni amat berguna bila setiap kali anda terlibat dengan reka bentuk struktur maupun juga infrastruktur. Dan anda juga perlu mahir dalam menggunakan software seperti AutoCAD, Steam, Revit, Orion dan juga BIM. BIM ni software baru yang mana 3D software yang boleh mengaplikasikan sekali mechanical dan electrical punya part di dalam kita punya modeling. Dan sebagai jurutera bekerja dengan perunding atau konsultan atau sebagai design engineer, anda perlu menyediakan lukisan pembinaan atau structural drawing untuk dirujuk oleh site engineer kemudian bila ditapak pembinaan nanti. Dan anda juga perlu menyediakan laporan kejuruteraan seperti laporan hidrolik, laporan perawatan, pusat rawatan pembentungan dan sebagainya. Dan anda juga akan terlibat dengan lawatan tapak, dan meeting bersama project team, bersama arkitek, bersama klien, bersama mechanical dan electrical engineer dan bersama QS, kubahan dan sebagainya. Dan anda juga akan terlibat dengan pemeriksaan kerja-kerja di tapak. Okey, ni ialah architectural drawing. Maknanya sebelum anda boleh design structural drawing, anda akan dapat architectural drawing. Ini contoh asrama ya. So ini ada drawing yang anda akan dapat. So akan ada plan view, side view, front view, side view lah maknanya. So ini je drawing yang akan dapat daripada arkitek, contoh drawing yang akan dapat daripada arkitek. Seterusnya, ini adalah floor plan daripada architectural drawing. So sebagai seorang design engineer, anda perlu tentukan di manakah lokasi pin yang anda perlu letakkan mengikut architectural drawing yang anda perlu refer tadi.
Contohnya macam ni menggunakan software yang dipanggil Esteem. Anda boleh letakkan mengikut grid beam yang kita boleh follow diberi oleh arkitek, tapi kita perlu ubah sikit sekiranya kita ingin tambah beam ataupun tambah slab ataupun tambah level 2. Jadi ini analisis, reka bentuk dan analisis. Maknanya bila anda dapat drawing daripada architectural, anda ini step seterusnya untuk ilustrasikan kita panggil sebagai structural drawing. So inilah step pertama di mana kita reka bentuk, kita letak kita punya beam, kita punya pad footing, kita punya slab dan slide seterusnya. Dan architectural drawing tadi ada 2 tingkat. Jadi ni first tingkat yang pertama dan next adalah tingkat yang kedua. Okey, ini daripada analisis reka bentuk tadi. Daripada analisis reka bentuk tadi okey, inilah structural drawing yang dapat generate daripada analisis reka bentuk tadi. Okey, sebenarnya ada lagi step yang terlibat. Seperti tadi stepnya dah tunjuk tadi. Step di mana perlu bentuk dan analisa, dan sekiranya analisis maknanya struktur yang melepasi analisis yang dikira secara automatik dalam Esteem. Kalau manual yang apa yang kita belajar di RC design dulu itu saya bagi memandangkan kita perlu kira banyak beam, banyak slab. So kita masuk je application atau software Esteem, dia akan terus generate dan keluarkan satu detailing drawing macam ni. So di sini kita akan dapat lihat terus size beam berapa, besi berapa, spacing berapa batang besi. So drawing ini akan disemak oleh jurutera profesional IR sebelum dapat digunakan di tapaknya. Inilah drawing yang akan digunakan oleh site engineer untuk refer di tapak pembinaan nanti. Okay, next slide. Okay, sebenarnya saya bekerja sebagai seorang jurutera tapak ataupun site engineer di Rapid Project, itu satu projek daripada Petronas di Pengerang Johor. Jadi syarikat yang saya terlibat ini lebih pada kerja-kerja tanah, broadcast work, dan juga lebih pada kerja-kerja infrastruktur, iaitu pembinaan drainage atau saliran. Jadi kalau tengok gambar yang seterusnya, ialah saya terlibat, saya diberi tanggungjawab untuk construction ataupun pembinaan drainage yang lebarnya lebih kurang 80 meter. Lebar 80 meter dengan kedalaman lebih kurang 10 hingga 12 meter kedalaman. Sangat-sangat besar seperti sungai punya saliran. Tepi slide seterusnya boleh? Okey, ini adalah inilah projek yang saya terlibat. Okey, pengalaman yang saya boleh kongsikan. Okey, gambar-gambar ni antara gambar-gambar di tapak pembinaan. Okey, ini adalah main storm water outlet ataupun dipanggil sebagai MSWO. Itu di mana catchment area di dalam site akan dikumpulkan melalui challenge ataupun drainage ini, iaitu sebagai longkang lah. Kalau kita ibaratkan satu kawasan perumahan, ia sebagai longkang lah, di mana air daripada bumbung, air pada tepi-tepi rumah akan masuk ke dalam longkang ini dan akan disalurkan ke dalam longkang besar. Jadi sama konsep dengan site ini, di mana air pada seluruh site dan keluasan site
lebih kurang 80 kilometer persegi ataupun 22,000 ekar. Itu bersamaan lebih kurang 20,000 padang bola kata saya. Lebih kurang 10 biji kampung diambil tapak ni untuk jadikan oil refinery keturunan sampai site ni. Jadi amat dan panjang longkang ini lebih kurang lebih agak silap saya lebih 6 ataupun 7 kilometer. Okey, jadi sebagai site engineer apa yang anda perlukan ialah anda perlu memastikan pembinaan dijalankan mengikut drawing yang telah diluluskan oleh konsultan. Okey, jadi sebagai contoh kalau kita tengok gambar ni, pembinaan slab floor ataupun pembinaan satu struktur ni memerlukan besi, memerlukan pemasangan besi. Okey, kalau kita tengok, kita ambil contoh pada drawing tadi, so inilah besi-besi yang akan dipasang mengikut spacing yang telah ditetapkan. Berapa spacing, berapa coverage, berapa banyak bilangan jenis besi, size besi. So benda-benda ni yang akan anda kena inspect sebagai seorang jurutera awam. Dan benda ni selepas ni dia akan konkret, dia akan tuang konkret ni. So sebelum tuang konkret anda akan ada joint inspection bersama jurutera daripada pihak konsultan ataupun COW. Yang mana saya sebut tadi COW, inilah tugas-tugas COW untuk memeriksa pihak kontraktor, dan pihak kontraktor diwakili oleh site engineer. Dan inilah antara contoh-contoh anda perlu awasi. Jadi bekerja sebagai site ni memerlukan management. Bagi saya memerlukan management skills yang tinggi lah, kerana anda terlibat dengan kerja-kerja fizikal di tapak dan juga kerja-kerja paperwork di pejabat. Kerana anda perlu menyediakan method of statement, perlu menyediakan RFI, perlu membuat laporan. Jadi anda perlu manage betul kerana anda akan terlibat dengan pengurusan di tapak dari segi pengurusan manpower, machineries, supplier dan sebagainya. Jadi memerlukan ketahanan kerja yang orang cakap amat boleh dikata agak tough, di samping perlu bekerja di bawah terik panas matahari, bekerja lebih masa lama berbanding bekerja di pejabat, dan selalunya bekerja 6 hari seminggu. Sabtu pun kebiasaan bekerja bagi site-site yang besar macam ni. So dia punya klien amat strict. Okey. Jadi next slide, perbezaan antara site engineer dan juga structure design engineer. Okey. Perbezaan paling utara ialah lokasi kerja lah. Lokasi site engineer bekerja mostly kerja di tapak lah. Dan structure engineer selalu kerja di kebanyakan pejabat. Dan site engineer akan melaksanakan kerja-kerja fizikal, akan melaksanakan kerja berdasarkan lukisan kejuruteraan ataupun construction drawing yang telah dihasilkan oleh structure design engineer, iaitu mereka bentuk lukisan kejuruteraan. Dan site engineer juga mengawal selia kerja-kerja di tapak supaya dia dapat disiapkan mengikut masa ditetapkan, mengikut spek, mengikut kualiti dan mengikut metod-metod yang telah dikeluarkan oleh pihak ataupun spesifikasi yang telah dikeluarkan oleh pihak konsultan. Dan di konsultan pula anda akan terlibat dengan proses mendapatkan kelulusan pihak berkuasa, sama ada pihak berkuasa tempatan atau di tingkat federal. Kerana untuk melakukan sesuatu pembinaan, banyak permit yang perlu dimohon dan banyak kelulusan yang diperlukan sebelum dapat memerlukan sesuatu pembinaan. Dan sebagai site engineer juga anda juga terlibat dengan paperwork. Anda bukan boleh lepas tangan macam tu ya. Boleh duduk site 24 jam, bukan. Itu anda juga perlu menyediakan paperwork seperti RFI, request for inspection bersama structure engineer. Contohnya sebelum kerja-kerja konkret, anda perlu check dulu reinforcement, check dia punya spacing, check dia punya cover, check punya formwork, check punya kalau ada sampah-sampah ataupun benda-benda yang tidak patut. Dan sebagai structure engineer,
pihak anda perlu memeriksa bersama site engineer kerja-kerja yang dijalankan, adakah betul, adakah telah mengikut dan boleh klik saja baru menjalankan. Dan sebagaimana yang saya sebut, site engineer juga perlu menyediakan method of statement untuk satu kerja, dan method of statement tersebut perlu dikaji terlebih dahulu structure design sebelum diluluskan, dan structure engineer juga melulu antara skop structure diluluskan lukisan pembinaan dan laporan kerjaan. Ini sebenarnya yang dah berpangkat IAP lah, yang dah ada professional engineer. Jadi research yang saya jalankan ataupun pengajian di peringkat ijazah sarjana ataupun peringkat master di Universiti Teknologi Petronas. Jadi yang saya sambut ini adalah master mode, iaitu by research dan by coursework. Kalau by coursework ni dia macam degree juga. Kalau by research, saya akan satu minit dari soal. Jadi apa yang tajuk research yang saya buat adalah mengenai mesin pengorek ataupun MTBM. Secara projek yang saya terlibat ialah projek di Ipoh. Pengumpulan data saya mengenai satu projek yang dijalankan di Ipoh, di mana ia melibatkan pembinaan sewerage pipeline ataupun yang menggunakan metode sebagai alternatif atau method pada traditional open cut method. Kalau sebelum ni kita tengok selalunya kalau orang pasang pipe dia just pakai backhoe dan buat open excavation dan masukkan pipe. Tapi memandangkan projek ini diadakan di tengah-tengah bandar Ipoh, jadi memerlukan ruang yang sempit, tak boleh melibatkan ruang yang besar kerana akan mengganggu lalu lintas. Jadi ini adalah cara terbaik untuk memasang pipe tambahan, iaitu melalui tunneling boring machine ataupun kita panggil micro tunneling boring machine yang menggunakan sistem yang sama seperti tunnel boring machine TBM yang digunakan untuk membuat MRT di Kuala Lumpur. Jadi apa yang research, apa yang concern saya, apa yang research saya tekankan ialah bagaimana prestasi mesin pengorek ini berkait rapat dengan keadaan tanah di sekitar Ipoh. Jadi bagaimana kaitan di antara dua ni yang mempengaruhi prestasi mesin dan juga keadaan tanah. Okay, next slide. Jadi ini adalah contoh, ini adalah gambar mesin pengorek yang digunakan. Dan ini adalah lubang yang dipanggil sebagai jacking pit, di mana mesin pengorek ini akan diturunkan dan kemudian akan mengorek ataupun excavate tanah di hadapan launching eye yang dipanggil ataupun launching eye, dan seterusnya akan masuk ke dalam tanah dan seterusnya akan ditolak oleh jacking cylinder. Kalau kita nampak yang colour kuning itu jacking cylinder. So mesin ni lah yang akan, jacking cylinder ni adalah yang akan tolak kepala pengorek ni masuk, dan di belakang kepala pengorek itu adalah pipe-pipe tambahan yang akan sambung-sambung seterusnya membentuk satu pipeline network, sehingga mesin ni akan keluar di sebelah lagi yang kita panggil sebagai receiving pit. Kalau kita tengok pada gambar pertama ni. So antara masalah-masalah yang berkait, okey, jadi piping tersebut akan melalui ataupun berentasi di bawah KTMB railway track, di mana concern kita ialah jika mesin tersebut sangkut, macam mana kalau mesin tersebut sangkut di bawah landasan kereta api, bagaimana cara untuk retract ataupun menyelamatkan balik mesin itu? Itu adalah biggest concern lah bagi pihak kita dan juga kontraktor. Jadi apa yang alternatif yang kita lakukan ialah memasang GSM ataupun ground settlement marker untuk kita kenal pasti tanah untuk kita monitor permukaan tanah sama ada berlaku mendapan ataupun kita panggil sinkhole ataupun settlement, dan kita bimbang perkara yang sama berlaku bila mana mesin tersebut lalu di bawah railway track ataupun KTM railway track yang mana boleh membahayakan pengguna KTMB.
Jadi ini antara cabaran-cabaran pengambil data untuk berkolaborasi bersama pihak kontraktor. Ini adalah antara cabaran-cabaran buat ini pemanfaat. Jadi next slide. Jadi ini antara masalah yang dihadapi kalau melibatkan penggunaan mesin Moret, tunneling Moret machine ke micro. Jika kita dah pada gambar belah kanan ni, gambar railway track di mana boleh berlaku. Jadi kalau kita tak kaji sebenarnya cara mesin ni bergerak, jenis-jenis tanah yang terlibat, kemungkinan perkara boleh berlaku. Jadi research yang saya lakukan, projek yang saya terlibat, tidak ada perkara berlaku dan kontraktor menjalankan kerja-kerja dengan selamat. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Ini adalah gambar-gambar contoh sahaja. Ini adalah contoh soil exploration atau borehole untuk mengambil maklumat tanah untuk kita kaji, soil properties, untuk kita relatekan dengan machineries punya properties, machineries punya data. Seperti gambar berikutnya, kita akan buat satu relation dan kita akan ini adalah mesin operator yang mana data-data dari mesin kita boleh extract daripada sini, dan kita akan kaji data tersebut dan kita akan cuba kaitkan apakah relation dengan tanah punya properties. Dan itulah sedikit sebanyak apa yang research saya, apa yang saya lakukan mengenai research saya. Jadi maklumat yang ini dapat diguna untuk future ataupun future researcher untuk lihat balik mana kekurangan dalam saya punya research atau research gaps, supaya masalah-masalah seperti tadi dapat dielakkan, seperti sinkhole dan juga settlement. Jadi sebagai kesimpulannya, saya tunjukkan awal ini bidang yang amat luas dan jangan risau tentang kejayaan. InsyaAllah akan ada peluang kejayaan yang tinggi dan ia boleh disesuaikan mengikut minat seperti tadi. Kalau minat duduk pejabat, ofis dan usahawan apa semua tu, dan bidang yang tidak ketinggalan yang akan sering ditambah baik akan seiring kemajuan industri seperti sekarang ni, Industrial Revolution 4.0, dan akhirnya dapat memberi sumbangan dan impak yang besar kepada masyarakat dan juga ketamadunan manusia. Dan di mana ada pembangunan, di mana ada ketamadunan, di situlah adanya jurutera awam. Jadi anda harus berbangga anda berada di right track, landasan yang betul untuk menjadi seorang jurutera awam di depan hari ini, insyaAllah. Jadi itu sekadar daripada saya, dan saya serahkan kembali kepada pengacara majlis. Jutaan terima kasih diucapkan di atas perkongsian yang begitu berharga oleh Encik Muhammad Syafiq Aiman sebentar tadi. Seterusnya, kini majlis membuka sesi soal jawab sekiranya terdapat persoalan yang ingin diajukan kepada penceramah kita. Pelajar yang ingin mengajukan soalan boleh membuka mic dan mengajukan soalan, atau anda boleh meninggalkan soalan di chat box. Hello. Ya. Okey. Jadi sebagai seorang engineer, tentu banyak cabaran yang telah dihadapi, bukan? Jadi antara cabaran-cabaran berikut, bagaimana Encik Syafiq Aiman menghadapi cabaran-cabaran tersebut? Bagaimana? Untuk kami part 1, part 3 dan part 5 ni tentu kami tertanya-tanya bagaimana akan tiba kepada kami ketika dalam projek nanti. Itu saja. Okey, sebagai seorang jurutera, kalau kita panggil fresh grad, kita harus banyak bertanya kepada orang-orang lama dalam bidang. Tak kira dia level bawah atau kita pun, ataupun dia orang kata pangkat dia lebih rendah dari kita,
selalunya site supervisor lah. Selalunya orang-orang ini walaupun dia punya sijil tak setinggi kita tapi dia punya pengalaman yang luas. Jadi sedikit sebanyak kita boleh bertanya kepada orang-orang yang berpengalaman. So kita harus banyak buat study, kita harus banyak research, kita harus banyak membaca. Sebelum kita bertanya, banyakkan dulu membaca, banyakkan dulu research supaya bila salah-salah yang akan keluar nanti, salah-salah yang benar daripada kita. Jadi antara contoh kalau cabaran sebagai jurutera, salah satulah cabaran ialah bagi contoh saya ambil kalau design, sebagai design bila sebagai engineer kita akan tanya macam mana nak buat design. Jadi sebab tu saya katakan ilmu-ilmu yang belajar pada masa sekarang ni, ilmu yang kita ada yang belajar masa diploma degree, jangan kita just ambil untuk exam. Yang ambil untuk exam. Yang dilakukan kita keluar nanti, ilmu kita mahu guna untuk kita refer balik kemudian hari. Jangan just belajar exam ni, belajar asal skor tidak lupa belajar saja pula. So, ilmu-ilmu tu kita akan guna pakai untuk menghadapi cabaran-cabaran yang akan timbul bila kita guna betul-betul. Okey. Ada soalan? Terima kasih di atas jawapan. Harap menjawab soalan. Ada soalan daripada Atika Fatimi. Ada 3 soalan dia. Yang pertama adalah apa cabaran terkini engineer? Yang kedua, kalau takut tinggi boleh kita jadi site engineer? Yang ketiga, IR level 1 itu apa je bidang tugasnya? Okey, kalau apa soalan pertama tu? Cabaran terkini sebagai seorang engineer. Okey, cabaran terkini sebagai seorang engineer adalah kalau sebagai seorang jurutera site, jadi kita ambil daripada segi site engineer. Cabaran terkini ialah cabaran terkini okey, perlu adaptasi. Banyak bagi saya lah cabaran terkini ialah perlu lebih terbuka kepada, walaupun anda sebagai seorang jurutera tapak yang banyak. Contohnya saya ambil sebagai jurutera tapak, sebagai jurutera tapak yang banyak terlibat dengan kerja-kerja fizikal, tapi anda juga harus tahu mengenai software-software yang terkini ataupun teknologi-teknologi yang terkini yang digunakan dalam pembinaan yang digunakan dalam pembinaan terkini. Jadi itu ada antara cabaran-cabaran yang anda hadapi pada masa kini. Jadi kalau takut gaya, boleh kerja dengan itu. Jangan risau, sebab kalau contoh anda bekerja di high rise ataupun kita panggil tempat-tempat tinggi, safety precaution amat tinggi. Kerana ada safety engineer pada site health officer ataupun SHO yang mana akan memastikan kalau bangunan biasanya akan guna scaffolding untuk naik ke tempat yang tinggi ataupun menggunakan lift. Jadi kalau yang siapa takut gaya, kita ada boleh pakai mengambil langkah-langkah keselamatan seperti memakai safety harness dan menggunakan laluan-laluan yang telah ditentukan untuk pergi untuk akses ke tempat-tempat yang perlu kita inspect ataupun untuk perlu kita pantau ataupun untuk perlu kita lihat. Jadi tak timbul isu takut panas takut tempat tinggi dan menjadi masalah untuk menjadi seorang jurutera. Sebenarnya soalan apa? Yang ketiga? IR level 1 tu apa je bidang tugasnya? Okey, IR level 1 dia selalu bekerja untuk konsultan juga. Dia terlibat dengan design, drawing dan design struktur dan juga infrastruktur. Cuma apa yang membezakan dia tak boleh endorse, maknanya dia tak boleh verify drawing tu. Maknanya dia tak boleh guna chalk dia untuk cakap okey ni drawing dah lulus, ni dah submit. So dia tak boleh. So dia tak ada kuasa untuk itu. Dia boleh design, boleh design, boleh buat report hydraulic, report engineering. Cuma
chop dia tu orang cakap tak boleh validate lah drone tu. Jadi untuk satu lagi untuk itu dipanggil chop hexagon lah tuan-tuan. Chop tu berbentuk hexagon, yang IR. Yang tu tak boleh endorse lagi drone. Untuk satu lagi next level ada satu lagi exam, satu lagi ujian yang amat susah lah orang cakap untuk dapat satu lagi levelnya. Yang tu yang mana boleh buka consultation form sendiri dan boleh endorse drawing construction. Atika Fatini tanya, apakah cabaran yang dihadapi oleh engineer ketika musim COVID-19 ni? Oh, okey. Perlu mematuhi banyak SOP yang tertetapkan kerana kita sedia maklum bekerja dengan ramai orang asing, Bangla semua tu. Jadi kita daripada segi SOP amat tinggi dan antara cabaran-cabarannya itulah kita guna tekankan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak MKN. Bagi saya itulah yang antara cabaran yang tertinggi lah, iaitu untuk mematuhi SOP. Sebab bila di site kita tak rasa, kita duduk dekat-dekat, kita duduk rapat dengan masa meeting dengan Bangla, kita pun dengan general worker lah maksud saya. Jadi antara cabaran menjadi sebaik mungkin itu saya rasa cabaran di terawal sebelum di masa pandemik COVID-19. Ya, ada lagi soalan. Soalan daripada Nurin di chat box. Silakan, nak ajukan soalan. Saya sudah tengok soalan transportation engineering. Tadi saya ada terbaca tadi transport. Oh, dekat chat box. Chat box. Ya, mana chat box? Chat box. Oh, tak ada pula. Oh, ni klik. Baik, cabaran tertinggi, cabaran betul seorang pekerja jururawat ini agak berkurang disebabkan COVID-19. Okey, tidak tidak dinafikan juga. Bukan jurutera saja. Saya rasa banyak kerjaya lain yang agak berkurang disebabkan COVID-19. Tapi walau bagaimanapun, kalau kita tengok bajet perancangan suntikan daripada pihak kerajaan untuk merangsang balik ekonomi Malaysia, dia banyak diberikan kepada pembangunan. Jadi bila pembangunan ada dana, ada pembangunan yang perlu dilakukan, jadi secara langsungnya jurutera demand pada jurutera awam ini akan meningkat. Jadi tambah-tambah lagi yang fresh grad. Kalau fresh grad, lagilah kontraktor anda dapatkan khidmat fresh grad. Kerana dia satu, biasalah daripada segi bayaran dia boleh bayar orang, lepas tu dia boleh suruh buat kerja-kerja yang lebih, lepas tu dan dia boleh train, maknanya seorang jurutera yang baru ni dia akan train sampai mahir lah. Jadi maknanya COVID-19 ni kerajaan akan cari cara untuk stimulate balik kita punya ekonomi melalui development. Sebab tu dia akan suntik dana-dana untuk pembangunan. Jadi bagi saya semua kerjaya terjejas, tapi dari kejuruteraan awam ada backup daripada segi ni. Maka kerajaan pun akan cari jalan untuk stimulate balik ekonomi melalui pembinaan. Okey. So apa tu soalan seterusnya? Apakah persaingan transportation engineering pada masa kini tinggi atau rendah? Transportation, okey. Transportation, kalau kita tengok pada projek-projek yang latest terkini seperti projek ECRL ataupun HSR, itu banyak projek. Dan bila banyak projek-projek mengenai transportation, akan ada ramai yang akan cuba apply untuk menjadi dalam bidang transportation. Jadi boleh dikatakan juga amat tinggi lah persaingan kalau kita nak join sebagai salah satu seorang yang terlibat dalam transportation. Jadi walau bagaimanapun, kalau demand tinggi,
walaupun demand tinggi, kalau peluang kerjanya tu apa banyak projek dan peluang kerjanya pun banyak. So saya rasa tak ada isu dari segi persaingan tinggi antara ini. Bidang civil engineering saya paling mencabar kerana jenis industri yang jenis industri terlibat dengan satu projek. Kadang kita tahu bidang engineer apa yang sesuai kita. Okey, bidang civil engineer yang mana satu yang paling mencabar? Yang paling mencabar, sebenarnya semua mencabar, tapi yang paling susah ialah bidang geoteknik. Kalau anda dapatkan maklumat, bidang geoteknik ni tak ramai engineer geoteknik. Sebab nak belajar satu hal susah, sebab nak kaji sifat-sifat tanah, properties tanah ni tak senang. Dia tak mudah dijangka, tak mudah dipredik macam konkret dan keluli. Jadi bidang geoteknik ni amat mencabar. Dan IR dalam bidang geoteknik juga tak ramai di Malaysia. Jadi siapa yang berminat rasa suka mencabar diri itu bolehlah cuba di bidang geoteknik. So bagi saya geoteknik lah yang paling mencabar. So selalunya beberapa jenis jurutera yang terlibat dalam projek itu jurutera yang terlibat. Civil engineer akan ada dua pihak, melalui melalui kontraktor iaitu site engineer dan consultant iaitu sebagai design engineer, dan akan ada mechanical engineer, electrical engineer, dan akan ada arkitek pun akan ada QS atau perubahan. Itulah yang pihak-pihak antara pihak-pihak yang terlibat. Maknanya ada electrical, secara generalnya akan ada tiga jenis jurutera lah, maknanya mechanical, electrical dan juga civil engineer. Dan selalunya civil engineer akan lead untuk projek-projek yang melibatkan struktur yang besar, civil engineer akan lead projek tersebut. Macam mana kita nak tahu bidang engineer apa yang sesuai untuk kita? Okey, tengok pada minat sebenarnya. Lebih menjurus pada apa? Lebih menjurus kepada mechanical, electrical ke peminat mengenai pembinaan ke. Jadi kalau kita lebih cenderung kepada pembinaan, maka inilah yang sesuai untuk kita. Kalau kita lebih kepada electrical, maknanya boleh mohon kepada electrical engineer. Dan sebenarnya sama kalau kita minat otomotif, machinery, kita boleh proceed pada mechanical engineer juga. Jadi itu antara jawapan yang saya boleh bagi. Harap menjawab. Ada soalan dari YouTube, daripada YouTube Live. Kalau macam mana nak bersaing dengan graduan-graduan lain untuk mendapat kerja sebagai jurutera, kalau result setakat atas pagar je, adakah masih berpeluang untuk menjadi engineer? Okey, soalan ni saya suka. Sebab apa? Sebab bila kita rasa pointer kita rendah, kita tak boleh nak bersaing dengan lepasan, contoh lepasan overseas macam ataupun lepasan universiti yang top universiti kan. Walaupun result kita rendah, tapi kita boleh tunjukkan satu orang cakap apa interpersonal skill yang tinggi. Okay, contohnya macam mana? Cara kita bercakap, cara kita buat contoh macam interview lah senang. Kita jaga kita punya manner, kita cara kita menjawab soalan. Sebab sebenarnya penemu juga dia lihat juga pada kita punya result, tapi apa yang memainkan peranan yang amat penting, paling benda daripada attitude. Macam mana cara awak show yourself, express yourself in front of interviewer. Maksudnya kalau awak ni nampak seorang yang berpandangan jauh, yang petah berkata-kata, yang boleh memberikan semua jawapan yang bernas, kerana tak semestinya pointer tinggi keluar grade daripada universiti yang top, tapi bila tanya soalan tak boleh jawab pun tersekat-sekat, tertanya-tanya, teragak-agak dalam jawapan. Jadi awak boleh counter balik dengan benda macam tu, walaupun awak pointer tak tinggi, tapi dia tengok attitude, kesungguhan awak nak kerja. Dan bila dia ambil kerja, tunjukkan awak ni mampu, awak ni sepatutnya di hire untuk jawatan tersebut. Ni lebih kepada attitude lah.
dijamin, tak dinafikan menjamin awak punya peluang untuk mendapatkan kerja, tapi apa yang lebih ditekankan adalah attitude awak. Apa yang awak boleh komit kepada kerja yang diamanahkan kepada awak. Jadi saya rasa itu yang faktor utama lah yang paling awak boleh tekankan kalau awak counter balik dengan geng-geng pointer tinggi yang lepasan universiti, top universiti daripada overseas. Tunjukkan, express yourself. Orang cakap show your colour. Okay, soalan dari Adham, dia nak tanya apa tindakan yang dia perlu buat kalau as engineer kalau pada klien atau sendiri. Okey, kalau berhadapan dengan klien dan tak bagi kerjasama. Okey, pertama sekali bagi saya lah pendapat saya, kalau klien yang susah nak bagi kerjasama, awak just follow skop kerja awak just follow method yang sepatutnya awak follow, awak just follow spesifikasi yang awak on the right track. Maknanya kalau dia nak langgar awak, dia nak cari salah awak, dia nak buat apa-apa, dia tak boleh langgar. Awak tak buat kesalahan apa, sebab selain orang macam ni, dia akan cuba cari silap awak. Tapi selagi mana awak tak buat hal, awak follow je semua prosedur yang kerja yang betul, cara-cara kerja yang betul. So insyaAllah awak dapat tangani lah jenis klien yang macam ni. Sebab klien ni macam ni selalunya apa ni, dia nak main, dia lebih pada nak main-mainkan kita sebagai jurutera lah. Tapi kalau kita berani, kita buat perkara yang betul dan kita tak tunduk pada arahan-arahan dia yang mengaruh, yang merepek semua tu, insyaAllah kita boleh tangani perkara macam tu. Okey, ada lagi soalan kan? Ada daripada Ahli Syahira, daripada tim. Dia tanya, sebagai seorang engineer, kalau tak ada projek, apa yang engineer ni buat sebenarnya? Oh, kalau tak ada projek? Okey, contohnya, okey, kalau tak ada projek, macam mana? Okey, kalau tidak dinafikan, kalau sebuah company tu dia tak ada projek, dia akan refresh, maknanya dia akan buang kerja dia. Kalau kita sekarang ni banyak, bila projek dah semakin berkurang, so staff pun akan semakin, dia orang terpaksa reduce cost dengan mengurangkan staff ni. So kita kalau sebagai engineer ataupun kalau kita terlibat dalam, kita terpaksa diberhentikan, tu yang saya cakap, kita kena banyak ilmu yang kita kena adaptasi. Contohnya kalau kita bekerja sebagai site engineer, contoh sebagai site engineer ni, dia fikir dia just perlu pandai mengenai site saja, tak perlu tekankan pada software ataupun instrumen-instrumen yang ada berkaitan engineering. Tapi sebenarnya benda-benda ni lah, kalau dia mahir banyak perkara, bila satu perkara ni dia terpaksa cakap apa, dia terpaksa diberhentikan, jadi dia ada backup. Benda-benda ni dia boleh join perunding ke, dia boleh join, mungkin kalau jenis engineer yang mahir dalam surveying, sebab engineering juga ada course surveying kan, boleh buat freelance surveying dan macam-macam alternatif lain lah. Boleh berniaga daripada segi bahan engineering lah maksud saya. Kalau tak ada kerja sangat, engineer biasanya kalau company lah tak ada projek, dia akan refresh lah, dia akan buang. Tapi kita sebagai engineer, kita harus ambil inisiatif sendiri lah. Mana kita memahirkan diri kita dengan banyak-banyak benda, sebab bidang ni luas. Tak semestinya kita mahir dalam site saja, kita boleh mahir dalam software, ataupun sebab kita pun belajar juga mengenai ilmu survey, jadi mungkin kita boleh cari peluang ke arah itu. Dan itu antara jawapan yang saya boleh banyak. Okey, apa ni? Muhammad Sufian. Pengalaman belajar di 3 universiti yang berbeza, UiTM, UNIMED dan UTP untuk 3 tahap degree dan master. Kebanyakan pelajar hanya dapat di UiTM saja. Okey, sebenarnya peluang untuk sambung mana-mana ni pun
habis diploma nanti awak pun ada chance untuk sambung di universiti lain. UTP, ada ramai juga UiTM daripada diploma yang sambung di UTP ada juga. Tapi bagi saya UiTM ni antara universiti yang terbaik lah. Sebab saya pun seorang produk dari UiTM. Saya rasa UiTM ni dia punya level amat susah, tinggi juga dia punya level standard pelajarannya. Kalau nak compare dengan U yang lain, IPTA yang lain, saya rasa UiTM antara dia punya standard tinggi juga. Dia punya soalan bukan kaleng-kaleng. Dia punya level-level soalan susah. Kalau pertama mengambil lecturer orang yang berpengalaman. Jadi saya advance untuk duduk di UiTM. Sebab graduan UiTM pun ramai yang berjaya, yang boleh kerja besar-besar. Malah dalam Petronas pun ada graduan UiTM. Tak semestinya budak-budak UDP dalam Petronas. Kita pun dah ramai yang bekerja di Petronas. Syarikat besar tu, MRT, Gamuda, apa lagi, syarikat Batu Kerat dalam bidang sektor awam pun ramai. Graduan lepas saja dah menjadi orang besar. So saya rasa tak dinafikan boleh cari U lain untuk sambung di master ataupun degree. Tapi saya nasihatkan untuk stay di UiTM, kerana UiTM pun dia punya standard pun dah tinggi. Itulah sebab saya dah banyak pindah ni, saya boleh compare. Jadi saya boleh katakan UiTM punya standard. Pertama UiTM insya-Allah. Jadi level degree nanti amat susah untuk skor. So belajar betul. Kalau bila masuk UiTM insya-Allah. Assalamualaikum. Saya Arish Azwan, nak tanya boleh? Boleh. Ya, tadi ada sebut pasal kena cari peluang pekerjaan sendiri tu kan? Betul? Macam mana? Yang kena cari, engineer kena cari peluang pekerjaan sendiri kalau tak ada kerja. Betul. Jadi cerita macam jurutera pemasaran kan supplier gitu kan? Betul. Jadi kalau contoh, adakah dia supply dia ke dia boleh jadi macam site engineer ke dia boleh tukar kepada engineer lain? Okey. Contoh kita bekerja dengan company yang supply barang-barang engineering. Selalunya company yang supply barang-barang engineering, dia akan ada satu job scope yang panggil quality checkers. Maknanya kita akan mahir dalam segi periksa quality barang-barang dia supply IP ke, dia supply IBS ataupun konkret. Jadi kita secara tak langsung skop kerja yang kita terlibat, kita akan jadi mahir dalam bidang-bidang maknanya QC, kita panggil quality control, dan kita akan mahir betul. Dan ada juga yang terlibat dalam bidang design. Bila bekerja dengan supplier, dia terlibat dengan design, maknanya menggunakan software untuk design produk-produk yang dijual oleh supplier. Jadi bila dah mahir dari segi QC dah mahir, dari segi design dah mahir, so awak boleh lompat pada duduk join consultant pula sebab awak dah mahir design. Dan awak juga mahir QC, maknanya quality control, awak dah mahir barang-barang. Awak boleh join company lain selain supplier, awak boleh join contractor sebab contractor pun ada contractor selain daripada site engineer, dia ada juga quality control engineer. Jadi banyak cabang-cabang yang awak pergi selain daripada supplier. Jadi awak tak akan stuck tu. Awak boleh kata awak boleh join consultant. So tak semestinya awak start kalau awak bekerja supaya supplier pemasaran, tak langsung jawab. Peluang kerja awak tak meluas. Macam tu. Harap menjawab soalan. Jawab, terima kasih. Sama. Satu lagi. Kan tadi kata cik katakan jurutera pemasaran boleh jadi kontraktor kan? Jadi yang clerk of work tu, yang full time tu, itu dia hanya memantau ke dia sekali dia akan jadi kontraktor juga? Okey, macam clerk of jawatan ni, kalau awak ada degree, awak tak akan dapat jawatan ni sebab dia selalunya untuk orang yang ada diploma dan ke bawah untuk clerk of work.
Sebab clerk of work ni dia lebih kepada macam supervisor, tapi kita supervisor mewakili pihak pihak perunding dan juga pihak klien untuk kita mengawasi kerja-kerja yang dijalankan oleh pihak kontraktor. Jadi clerk of work ni, kalau contoh awak grad dengan diploma nanti, lepas tu awak join consultant, awak takkan jadi jurutera design. Mungkin dia boleh letak awak decide untuk jadi sebagai clerk of work. Jadi kerja awak mewakili pihak consultant untuk awasi kerja-kerja kontraktor, sama ada dia buat dia buat kerja-kerja tu ikut tak yang design engineer telah macam besi cukup ke tak, sizing betul ke tak, jenis-jenis besi dia pakai betul ke tak. Jadi sebagai clerk of work, awak perlu mahir dalam spesifikasi, awak perlu study spesifikasi. Macam bila awak lebih pada memantau, kira kalau awak tu site tu awak orang sah, orang kontraktor akan hormat, sebab dia tahu kalau awak tak lulus, confirm dia tak jalan lagi. Jadi sebagai clerk of work ni dia mewakili pihak konsultan, tapi dia duduk decide. Sebab konsultan, kalau sebagai engineer konsultan, dia banyak duduk di office sebab dia kena design, banyak design construction drawing. Jadi orang yang buat konsultan untuk decide tu dia panggil clerk of work. Selalunya yang ada diploma lah. Kalau yang degree biasanya dia akan jadi resident engineer, dia panggil RE. RE juga boleh, IR juga boleh menjadi seorang RE. Maknanya dia boleh buat keputusan terus dan boleh monitor terus kerja-kerja kontraktor design. Tapi dia full time design lah. Konsultan dia duduk design. Itu clerk of work. Kalau ada degree, awak akan jadi resident engineer. Kerja dia lebih kurang ya, cuma awak, kuasa awak lebih besar. Okey, faham tak? Arif, apa Arif ni nanti awak masuk alam kerjaan awak akan nampak. So saya harap saya dapat buka sikit, sepuluh sikit. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya. Okey, saya selalu dengar orang cakap engineer perempuan susah nak dapat kerja sebab kena bersaing dengan lelaki-lelaki. So saya nak tanya pendapat Encik, apa pendapat Encik tentang statement tu, and kalau betul, apa yang kita kena ada so that company-company ni boleh pandang kita orang? Okey, sebagai seorang engineer perempuan. Yes. Okey, kalau sebagai awak kalau sebagai jurutera perempuan, sebenarnya apa yang paling penting kalau kita perempuan, tunjukkan kita boleh, kita ni tak lasak, kita boleh bersaing dengan lelaki. Apa yang lelaki boleh buat, tunjukkan kita juga boleh buat. Contoh dia boleh kerja lasak, kerja lebih kuasa, kerja bawah panas, awak pun boleh buat benda ni. Jadi orang-orang atasan akan pandang awak sebagai mampu memberikan saingan. Lepas tu kalau dari tu kerja kontraktor lah, kalau dari segi kerja dengan konsultan, awak boleh tunjukkan awak punya ability untuk buat calculation, design. Saya rasa dari segi design, sebab dari segi design calculation awak boleh saingi jurutera lelaki sebab lebih kurang dalam kelas je. Macam awak belajar, contoh awak belajar subjek design, mana yang lelaki, ramai je perempuan yang dapat result tinggi daripada lelaki kan. So kalau in terms of kerja dengan konsultan, saya rasa perempuan lebih ramai yang konsultan kerja sebab dia tak memerlukan kerja di office, so terbuka pada mana-mana lelaki dan perempuan kerja. Kalau bersama kontraktor di site, yang tu awak perlu proofkan diri awak ni standing dengan awak cakap apa, tahan lasak lah. Sebab di site ni dia punya torture, mentally torture dia tinggi. Tambah-tambah lagi awak dapat klien, seperti klien awak Petronas. Pernah saya kerja, dia halau macam tu je, bos saya. Walaupun bos saya depan anak bos dia halau macam tu. Dia boleh cakap, I don't want to see your face, you get out from now, you dismiss from this project, I don't want to see your face. Dia boleh cakap macam tu depan anak buah. So kalau awak jadi bos, apa masalah awak? Awak malu tak? Saya rasa kalau saya resign dulu je gitu. So antara mentally awak
torture yang kena tahan bila bersama kontraktor. Tambah-tambah bila berhadapan dengan klien yang macam tu. Jadi proofkan diri awak boleh duduk setanding dengan lelaki. Awak boleh tahan mental sebab perempuan kita pahala emosional dia lain sikit dibanding lelaki. Tapi kalau awak boleh proofkan diri awak tu, awak boleh pergi jauh dalam bidang kontraktor. Cuma kontraktor ni dia kerja dia dasar kerja yang lama sikit lah. Tambah-tambah lagi kalau ada konkret, ada kerja konkret yang melibat yang sampai 1 pagi pada kerja, sampai 1 pagi, esoknya hari Ahad, walaupun hari Ahad kena datang sebab nak cover orang ataupun kerja perlu dijalankan. Jadi itu adalah cabaran kalau ada perempuan yang dalam family, itu cabaran yang awak kena overcome kalau awak nak proofkan diri awak boleh standing dengan jurutera lelaki. Tapi kalau dari segi kalau awak bekerja dengan konsultan, saya rasa tak ada masalah sebab sama je, workload sama, environment sama, cara kerja sama. Jadi awak boleh challenge ada. Cuma untuk kata awak kena tekan sikit. Itu bagi pendapat saya lah. Faham, terima kasih. Okay. Sir, I have a question. Yeah. If we survive to such extent, like in the future on 2035, people around the world will increase and more land will be constructed. Okay. What if we construct that there's no green on the world? How do you resolve this matter and what kind of action to reduce beggars and people who has no living places? Can you repeat the question again? Not so clear. How do you resolve this matter? Okay. And how and what kind of act to reduce beggars and people who has no living places? How to resolve the land space? Okay. Yeah. That's why we need the geotechnical engineer combine with the structural engineer to design the high-rise building to able people to live in the limited space but with the higher volume. So we need underground construction and as well as the high-rise construction. So that's why so this is how we want to overcome the increase of the population. By 2050, we expected to have the increase of population by any numbers. I'm not sure how much will increase, but this is how among the ways that we can resolve the question is by constructing high-rise and as well as the underground space for us to live, for us to stay, or for us to work. So that is among the way I think that. So hope that answers your question. Right, thank you, sir. Okay. Tiada soalan lagi ke? Macam mana dapat tips nak dapatkan tajaan beasiswa degree daripada syarikat besar engineering macam Gamuda? Okey, tips untuk dapatkan beasiswa ataupun tajaan daripada. Okey, first of all, apa yang selalunya diperlukan untuk mendapat tajaan ialah pokoknya dia akan ambil melalui visa SPM saja. Yang mendapat banyak ini. Kalau melalui diploma ataupun degree, ini saya tak berapa pasti, mungkin boleh rujuk secara lebih lanjut dengan pihak-pihak syarikat besar ini macam mana requirement dia. Sebab standardnya selalunya yang dapat beasiswa lepasan SPM yang mendapat straight A, yang mendapat cemerlang dalam SPM. Kalau dari segi contoh, bagi contoh, saya ambil macam UDP, Yayasan UDP, ada satu beasiswa yang menanggung sepenuhnya pembelajaran, dan bila tamat pembelajaran akan ada bonding dengan UDP sama ada bekerja dengan Petronas atau sebagainya.
Dan syarat pertama ialah lepasan SPM yang mendapat straight A dalam semua mata pelajaran, warga negara Malaysia, dan ada lagi syarat-syarat setakat ni dan ada syarikat besar saya tak pasti ada tak yang daripada lepasan diploma ataupun degree untuk dapatkan dia orang punya tanya. Dan tu mungkin boleh refer secara lanjut dengan syarikat-syarikat, check dia punya requirement ataupun email dia tanya, dan check ataupun kita boleh still ada available tak chance untuk dapatkan beasiswa atau tajaan daripada syarikat-syarikat besar. Ada orang tanya, civil engineer ni ada ke di offshore? Dan kalau ada, apa skop kerja dia? Okey, sudah semestinya. Kerana di offshore, awak ada platform. Platform ni melibatkan struktur. Struktur ni perlu diawasi, perlu diselenggara, dan perlu ada engineer yang reka bentuk platform di offshore. Contohnya macam oil rig, apa ni, tubing well atau pipeline. Jadi antara yang common civil engineer terlibat ialah pipeline yang menyalurkan minyak daripada pelantar yang boleh pergi ke onshore. Jadi peluang untuk bekerja sebagai offshore engineering, walaupun kita mengambil jurusan kejuruteraan awam, still ada peluang. Jadi jangan risau sebab platform menggunakan struktur tersebut perlu diawasi, perlu diselenggara. Jadi itu semua melibatkan kejuruteraan awam. Jadi akan ada chance untuk bekerja di bidang petroleum. Jadi ada cara untuk naik helikopter pergi platform dapat gaji 20,000 sebulan, ada cara. Yang risau. Sebab Petronas pun ada division civil engineering. So boleh kerja. Bukan Petronas saja, saya rasa dengan Shell, dengan Petron, dengan Halliburton, semua ada. Okey, ada lagi. Nak tanya, berpeluang ke seorang graduate diploma untuk sambung degree dia dekat luar negara? Dan kalau ya, ada beza ke graduate daripada luar negara dengan dekat Malaysia sendiri? Okey, kalau mengenai peluang seseorang untuk diploma, ada sebenarnya. Kalau tak silap, tapi kebanyakannya pergi dengan tanggungan sendiri, maknanya yang mana ada lebihan wang ataupun yang mampu boleh melanjutkan degree ke luar negara seperti Australia, UK, di dalam yang selalunya yang kebanyakannya pergi ke IP, apa ni, universiti yang top private university di sana dengan tanggungan sendiri. Yang daripada segi pelajaran apa ni, yang menyambung pelajaran dengan beasiswa daripada MARA ataupun JPA, itu saya tak pasti. Tapi ada yang daripada diploma JTL pergi sama overseas, memang ada. Dan kalau level dia sebenarnya kita punya standard di Malaysia, kita punya silibus pelajaran Malaysia sebenarnya standard. Maknanya kalau kita guna kita punya IAT punya title yang kita buat projek yang masih dikira sebab kita punya level silibus tadi standard yang global pakai. Jadi tak ada segi tak ada banyak perbezaan lah daripada grade overseas dengan grade sini. Semua sama, akan refer guideline yang sama, belajar benda yang sama. Dan mungkin ada sedikit perbezaan tapi tak ketara. Jadi lepasan graduate daripada overseas dan sini akan belajar benda yang lebih kurang. So attitude sebenarnya yang paling penting, komitmen awak yang awak punya beri kepada syarikat, itu yang lagi pihak atasan akan pandang, melainkan sijil ataupun title awak semata-mata. Jadi ada lagi soalan selanjutnya? Ada soalan dari YouTube. Syahid Salahuddin, kalau nak jadi seorang kontraktor kena sambung degree ke? Okey, dia ada dua. Kalau nak jadi, maknanya nak kerja dengan
kontraktor dia nak menjadi kontraktor. Itu dua benda yang berbeza. Kalau dia nak jadi kontraktor, dia tak perlu belajar sivil. Dia just hire. Kalau dia seorang yang berduit, dia boleh buat lesen. Lepas tu kalau dalam lesen tu dia memerlukan seorang jurutera dia boleh ambil mana-mana jurutera untuk duduk di bawah company yang dia set up, company kontraktor yang dia set up, dan dia boleh dapat projek melalui kenalan-kenalan konten yang dia masuk. Kalau dia nak bekerja dengan kontraktor, diploma pun tak boleh, tapi diploma sebagai site supervisor, tak boleh sebagai jurutera. Kalau nak jurutera, engineer kena paling minimum 3. Kalau diploma hanya supervisor, boleh jadi supervisor dengan kontraktor. Kalau dia nak jadi kontraktor yang dia masukkan nak berniaga, yang tu lain. Yang tu tak perlu ada engineering pun tak apa. Yang tu memang sepenuhnya bisnes. Boleh nanti engineer je jaga bawah kita. Dia boleh jadi otak bisnes. Dia tak boleh tahu pasal teknikal. Itu kalau dia nak jadi kontraktor lah. Tapi kalau dia nak jadi kontraktor, sebagai jurutera dia kena ada ijazah. Kalau dia nak jadi supervisor, boleh diploma. Macam tu. Okey, ada lagi. Ya, ada soalan. Okey, ada lagi ke? Soalan? Tak ada dah rasanya. Okey. Baik. So, saya harap perkongsian saya ni sedikit sebanyak dapat membuka apa ni yang saya kata mengulas sikit banyak pasal realiti anak kerjaan di mana meminat untuk menjadi jurutera penyelidik dan pensyarah. Semoga perkongsian ini bermanfaat semua. InsyaAllah. Terima kasih diucapkan kepada semua pelajar yang sudah mengajukan soalan dan kepada Encik Syafiq sendiri di atas jawapan yang sungguh memuaskan. Seterusnya, pelajar diingatkan untuk mengisi kehadiran melalui link yang telah diletakkan di chat box Google Meet dan YouTube. Madis kini telah tiba ke penghujungnya. Ribuan terima kasih diucapkan kepada semua yang sudi menyertai sesi Meet pada malam ini. Ribuan ampun dan maaf dipinta atas segala kekhilafan saya pada malam ini. Sebelum kita bersurai, marilah kita sama-sama membacakan doa kita. فإنك تعلم أن هذه القلوب وتوجدت على محبتك وتوحدت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوفق اللهم ظاهرتها واتمها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفو وشرها بقيد الإيمان يا الله كرمت وجهاتي لا تكون hati-hati dalam
Terima kasih semua boleh bersurai. Okey,